Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita akan membahaskan bagaimana cara untuk mengistinbatkan sesuatu hukum melalui kaedah mutlak dan muqayyad. Sebelum kita lanjut kepada cara mengistinbatkan hukum, kita perlu tahu apa itu mutlak dan apa itu muqayyad. Baiklah, muqayyad adalah al-lafzu ad-dalu ala fardin syai'in bila qaidin. Yakni, lafaz yang menunjukkan kepada entiti yang umum tanpa ikatan, yakni qaid, yakni ikatan. Manakala muqayyad pula adalah al-lafzu ad-dalu ala fardin muayyan biqaidin yukhassisuhu, iaitu lafaz yang menunjukkan kepada entiti yang tertentu dengan qaid yang dikhususkannya. Sebagaimana contoh bagi mutlak, ar-rajulu, dan muqayyad pula ar-rajulus salihu. Baiklah, bagaimana cara kita untuk istinbatkan hukum apabila bertembung antara lafaz mutlak dan lafaz muqayyad? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Dan bagi ayat yang kedua, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Sadaqallahul azim. Ayat yang pertama adalah mutlak kerana dia tidak ada qaid apa-apa pun. Yakni dia hanya menyebut aydiyahum sahaja. Manakala ayat yang kedua adalah muqayyad kerana dikaitkan dengan perkataan ilal marafiq. Okey. Untuk kita menentukan hukum itu mutlak ataupun muqayyad apabila ia bertembung, maka kita perlu melalui pendekatan hukum dan sebab hukum. Kita perlu lihat kepada kedua-duanya. Apabila sama kedua-duanya, maka kita boleh ihtimal bahawa mutlak alal muqayyad. Kita boleh ihtimal mutlak atas muqayyad. Jadi dalam kedua-dua ayat ini, hukum dan sebab hukumnya adalah berbeza. Yang mana hukum bagi ayat pertama adalah al-qat'u, yakni potong tangan. Dan ayat yang kedua adalah al-ghaslu, yakni basuh tangan. Untuk sebab hukum pula, bagi ayat yang pertama adalah as-surqah, yakni mencuri. Dan bagi ayat yang kedua adalah iradatus solah, yakni hendak solat. Maka di sini apabila kita melihat bahawa hukum dan sebab hukumnya adalah berbeza, kita boleh buat kesimpulan bahawa ayat yang pertama adalah mutlak ala itlaqiha dan ayat yang kedua adalah muqayyad ala taqyidiha. Okay, insyaAllah seterusnya kita akan membahaskan cara untuk mengistinbat hukum melalui kaedah al-amru. Dari sudut bahasa, al-amru bermaksud perintah, arahan atau suruhan. Manakala dari sudut istilah usul fiqh, al-amru ialah talibu al-fi'lu ala wajhi al-isti'lal wal-ilzam, yang kira-kira bermaksud tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan daripada pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah. Namun, para ulama usul fiqh menjelaskan bahawa setiap lafaz perintah tidak semestinya menunjukkan hukum wajib. Makna sesuatu perintah bergantung kepada qarinah, iaitu petunjuk atau konteks yang mengiringi sesuatu ayat tersebut. Oleh sebab itu, al-amru boleh membawa beberapa makna seperti wajib, sunat, harus, irsyad, tahdid, doa dan sebagainya. Dalam perbahasan al-amru, para ulama menjelaskan bahawa terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan sesuatu perintah tidak membawa maksud wajib. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu washrabu", makanlah dan minumlah kamu. Surah Al-Baqarah ayat 60. Pada zahirnya, ayat ini menggunakan sirah perintah iaitu kullu dan ashrabu. Namun, para ulama tidak memahami ayat ini sebagai kewajipan untuk makan dan minum pada setiap masa. Ini kerana makan dan minum merupakan keperluan semula jadi manusia yang dituntut oleh fitrah kehidupan. Oleh itu, terdapat qarinah yang menunjukkan bahawa perintah tersebut bukan bertujuan mewajibkan, sebaliknya memberi keizinan atau keharusan, iaitu al-ibahah, kepada manusia untuk menikmati nikmat yang telah dikurniakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini, al-amru membawa maksud harus dan bukan wajib. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harith Husaini bin Muhammad Sulaiman, nombor metrik 083748. Dalam kaedah usul fiqh terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah hakikat dan yang kedua adalah majaz. Hakikat adalah lafaz yang digunakan pada makna asal perkataan tanpa sebarang qarinah yang memalingkan maksud tersebut. Manakala majaz pula adalah lafaz yang digunakan bukan mengikut makna asal perkataan kerana mempunyai qarinah yang menghalang makna hakiki ayat tersebut. Maka para fuqaha sangat menekankan dua subtopik ini kerana dua subtopik inilah yang akan membantu kita untuk kita mencari, untuk kita mengetahui apakah maksud yang sebenarnya di dalam dalil Al-Quran dan juga hadis. Hakikat secara definisinya adalah lafaz yang digunakan pada makna asal perkataan tanpa sebarang qarinah yang memalingkan maksud tersebut. Saya akan beri contoh berdasarkan dalil ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurimat 'alaikum maitatu wa damu wa lahmul khinzir. Sadaqallahul azim. Yang membawa maksud diharamkan ke atas kamu bangkai, darah dan juga daging khinzir. Mengikut huraian, kalau kita mengikut konsep tajuk subtopik majaz ini, mengikut subtopik hakikat ini, maafkan saya, al-maitatu, perkataan al-maitatu itu merujuk kepada bangkai yang tidak disembelih mengikut syarak. Manakala ad-damu itu adalah makna darah yang sebenarnya, dan juga walahmul khinzir adalah maksud daging khinzir yang sebenarnya. Maka para fuqaha telah menetapkan hukum haram
kepada maksud ayat tersebut kerana ia adalah maksud hakikat dan juga tiada sebarang korinah yang memalingkannya. Baiklah, kita pergi kepada definisi yang kedua, iaitu majaz. Majaz secara definisinya adalah lafaz yang digunakan bukan mengikut makna asal perkataan kerana mempunyai korinah yang menghalang makna hakiki tersebut. Berkaitan dengan itu, saya akan bawakan contoh melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa maksud, rendahkanlah dirimu kepada kedua ibu bapamu dengan penuh kasih sayang. Kalau kita ikut huraian berkaitan dengan subtopik yang diberikan pada kali ini, perkataan al-jahana secara hakikatnya membawa maksud sayap. Tetapi kita sebagai manusia tidak mempunyai sayap. Tetapi ia membawa maksud lafaz itu digunakan secara majazi untuk menunjukkan sifat tawaduk, lemah lembut dan kasih sayang terhadap ibu bapa. Maka majaz ini merupakan isti'arah kerana manusia disamakan dengan burung dan merendahkan sayapnya. Jadi itu sahaja pembentangan saya pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak hujan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Syed Firdaus bin Syed Hashim. Nombor metrik 082131. Dan saya akan teruskan dengan tajuk Al-Mushtarak. Baiklah, saya startkan dengan definisinya dahulu. Okey, ulama usul fiqh mendefinisikan sebagai satu lafaz tunggal yang menunjukkan kepada dua makna yang berbeza ataupun lebih. Yang mana penunjukannya itu adalah sama rata di sisi ahli bahasa tersebut. Okey. Yang pertama, perbahasan lafaz al-quru' dalam surah Al-Baqarah. Dalam membincangkan isu al-mushtarak iaitu al-lafzi, teks tersebut merujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'in. Istinbat hukum bagi ayat ini berpusat pada penentuan makna lafaz al-quru' yang secara bahasanya boleh membawa maksud kepada suci ataupun haid. Ulama ijaz beristinbat bahawa maknanya ialah suci dengan menggunakan petunjuk qarinah lafaz bilangan salasa dalam bentuk muzakkar, dan secara nahunya digunakan untuk menghitung benda yang muannas, iaitu kesucian. Manakala ulama Iraq berpendapat ia bermaksud haid berdasarkan petunjuk semasa, iaitu qarinah haliyah, iaitu tujuan iddah yang ditetapkan untuk memastikan kekosongan rahim, serta bersandarkan hadis Nabi SAW yang mengaitkan bilangan iddah hamba dengan kitaran haid. Baiklah, yang kedua, penggunaan lafaz al-mushtarak dalam konteks ibadah dan alam. Baiklah, teks tersebut untuk turut membincangkan ayat-ayat lain seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal laili idza as'as, di mana lafaz as'as merupakan lafaz mushtarak yang boleh membawa maksud datang ataupun pergi. Selain itu, terdapat perbahasan mengenai ayat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Istinbat daripada ayat ini menunjukkan bahawa lafaz as-salah itu digunakan secara serentak untuk dua makna yang berbeza. Daripada Allah, ia membawa maksud keampunan. Manakala daripada malaikat, ia bermaksud istighfar. Jadi, menurut Imam Al-Amidi, penggunaan lafaz mushtarak untuk membawa kedua-dua maknanya sekaligus adalah dibenarkan sekiranya sandaran isnad itu lafaz tersebut sah bagi kedua-dua pihak, yang membuktikan fleksibiliti bahasa dalam teks wahyu bagi menyampaikan maksud yang berbagai dalam satu kalimah. Jadi itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya teruskan kepada kaedah yang seterusnya, itulah an-nahyi. An-nahyi iaitulah larangan. Yang mana larangan dan kesannya terhadap sah ataupun batal sesuatu perbuatan menurut kaedah usul fiqh. Baik. Menurut ulama usul fiqh, hukum asal bagi an-nahyi ialah menunjukkan akan pengharaman ataupun at-tahrim. Selain itu, larangan juga menuntut supaya seseorang meninggalkan perbuatan tersebut dengan segera dan berterusan selagi tidak terdapat dalil yang mengecualikannya. Saya pergi kepada bahagian pertama, itulah larangan yang kembali kepada zat perbuatan, yakni zatul fi'li. Baik, penulis mengemukakan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang berbunyi wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina, dan firman-Nya juga wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, yakni jalan yang salah. Okey, daripada dua ayat ini, para ulama memahami bahawa larangan tersebut ditujukan kepada hakikat perbuatan itu sendiri, iaitulah zina dan memakan harta secara batil. Oleh sebab perkara yang dilarang itu sendiri tidak diterima oleh syarak, maka segala kesan hukum yang sepatutnya lahir daripada perbuatan tersebut tidak diiktiraf. Dalam istilah usul fiqh pula, perbuatan seperti ini dianggap batil atau batal sejak asal lagi. Sebagai contoh, zina tidak mewujudkan hubungan perkahwinan yang sah, dan pengambilan harta secara batil tidak menjadikan seseorang pemilik yang sah terhadap harta tersebut.
Ini menunjukkan bahawa apabila larangan kembali pada zat perbuatan atau tempat berlakunya perbuatan itu, maka perbuatan tersebut terbatal dan tidak menghasilkan kesan hukum yang diiktiraf oleh syarak. Seterusnya saya sambung pada bahagian kedua, yang inilah larangan yang kembali kepada sifat ataupun faktor luaran yang disebut sebagai amrun kharijin. Okey, penulis seterusnya membawa firman Allah SWT, wala taqrabuhunna hatta yathur, dan janganlah kamu mendekati mereka, yakni isteri-isteri kamu, sehinggalah mereka itu benar-benar suci. Okey, dalam ayat ini larangan bukan kerana isteri itu sendiri yang haram, tetapi kerana terdapat sifat yang sementara, iaitu keadaan isteri tersebut dalam keadaan haid. Apabila haid telah tamat dan isteri menjadi suci, maka larangan tersebut juga hilang dan hukum asal kembali kepada hukum harus. Ini menunjukkan bahawa larangan tersebut tidak kembali kepada perbuatan, tetapi kepada suatu sifat yang berada bersama perbuatan itu. Contoh kedua, jual beli ketika azan Jumaat. Firman Allah Taala dalam Al-Quran, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'." Apabila dia seru untuk salat Jumaat, maka bersegeralah kamu menuju kepada zikrullah dan tinggalkanlah segala jual beli. Okey, dalam ayat ini, jual beli pada asalnya adalah diperbolehkan, ini harus dan sah kerana memenuhi rukun serta syarat akad. Namun, larangan datang kerana faktor luar, amrun kharijin, iaitu jual beli boleh menyebabkan seorang itu lalai dan boleh menyebabkan seorang itu meninggalkan solat Jumaat. Oleh itu, para ulama berbeza pandangan. Menurut ulama mutakallimin ataupun jumhur usuliyin, berpendapat akad tersebut batal kerana terdapatnya larangan. Dan menurut mazhab Hanafi dan sebahagian fuqaha berpendapat akad itu tetap sah, tetapi pelakunya berdosa kerana melakukan jual beli pada waktu yang dilarang. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.